Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat sekalian dan terima kasih yang terus setia dengan Warna Pagi Radio IKIM. Terima kasih Haji Faiz untuk berita jam 8 tadi dan kita kembali untuk segmen Inspirasiku. Oh, ada tak yang nak mengembara ke angkasa lepas? Kita ni angkasa lepas pun tak sampai lah. Angkasa Puri je sempat. Tapi apa pun, itu yang kita nak bincangkan pada hari ini ataupun kita nak sedut tenaga-tenaga aura-aura positif daripada insan yang cukup istimewa pada hari ini dalam segmen Inspirasiku. Beliau dilantik sebagai mentor untuk Space for Women United Nations Office for Outer Space Affairs, nak bawa khususnya golongan wanita ke angkasa. Masya Allah. Jadi sudah pun bersedia di hujung talian sekarang ini Dr. Norilmi Amelia Ismail ataupun lebih mesra disapa Dr. Mimi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. Mimi? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Macam mana siswa-siswi kita di Universiti Sains Malaysia USM semuanya okey? Semua berminat nak ke angkasa dengan Dr. Mimi? Mesti kan. Itulah semangat apa kita dengar bila pelantikan Dr. Nur Ilmi Amelia Ismail kiranya membanggakan Malaysia juga sebagai salah seorang mentor untuk program Space for Women yang dibawakan oleh PBB ataupun UN kan doktor, dan juga dalam masa yang sama doktor juga menggalas tugasan ataupun tanggungjawab sebagai CEO di Space In. Dr. Mimi nak tahu satu rahsia tak? Satu rahsia. Dulu saya kecil kan tanya besar nak jadi apa? Nak jadi angkasawan. Tapi tak normal kan? Selalu normal tapi tak tercapai. Tapi hari ini saya berbesar hati dapat bersama Dr. Mimi yang ialah individu yang cukup rapat dengan angkasa lepas ni. Alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat juga selain mendengar di radio boleh juga menonton juga di Facebook dan YouTube. Doktor mungkin awal ni macam biasalah kita ta'aruf dulu Doktor Radio IKIM kan. Kita ajak perkenalkan diri dulu pada sahabat-sahabat pendengar kita. Silakan. Nama saya Norilmi Amelia Ismail. Saya asal daripada Kuala Selangor tapi sekarang menetap di Pulau Pinang. Mengajar di Pusat Pengajian Kejuruteraan Aero Angkasa Universiti Sains Malaysia. Saya dah 10 tahun dah mengajar Pian. Di USM. Di USM. Dahsyat. Dan apa lagi Apa lagi? Asal Kuala Selangor, maknanya anak jati Selangor lah ya. Ya betul. Mungkin kalau boleh cerita sikit dulu sekolahnya di mana, lepas tu macam mana boleh mencaburkan diri dalam bidang pendidikan khususnya dan aero angkasa ni. Angkasawan ni. Jarang saya sebut nama sekolah lama saya. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah Raub Pahang. Semesta. Semesta, ya betul. Kemudian melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia dalam bidang kejuruteraan aero angkasa. Kemudian saya bekerja 2 tahun di Proton. Dan kemudian bila saya rasa saya macam rindu baliklah bidang angkasa ni, jadi saya kembali menjadi pensyarah dan melanjutkan pelajaran di Glasgow University United Kingdom dalam master saya dalam Space Mission Analysis dan Design. Dan juga saya teruskan yang PhD lah dalam Spacecraft Structure on Vibration. Kejuruteraan aero angkasa, satu bidang yang selalunya lah sinonim dengan kaum lelaki je ni Dr. Mimi. Ya betul. Kalau ikut pandangan saya sebagai orang yang bukan di bidang angkasa lepas ni, tapi kenapa Dr. Mimi suka sangat bidang angkasa lepas ni? Dari mana datang minat tu doktor? Siapa yang bagi inspirasi sejak kecil-kecil dulu mungkin? Saya nak kata macam dari kecil saya nak jadi nak jadi angkasawan ke tak ada, tapi memang dari kecil mak saya dia menggalakkan kami bermain tau. Jadi saya ingat lagi masa kecil-kecil dulu saya selalu buat kapal angkasa, kata double decker tu dengan adik-beradik kita kelubungkan dengan selimut, lepas tu kita buat macam dalam angkasa. Jadi benda tu dia jadi macam part of daripada kecil juga dah rasa kan untuk angkasa. Kemudian bila habis matrikulasi di USM, saya alhamdulillah dapat grade yang bagus. Jadi saya boleh pilih apa je saya nak masuk kan. Jadi saya rasa bidang aero angkasa ni bunyi masa tu kalau kau dengar aerospace kan, kita akan rasa macam wow, boom macam tu kan. Jadi saya rasa macam saya sukakan challenge, cabaran. Jadi saya rasa
Mari kita cuba aerospace ni. Mari cuba Mari cuba. Cuba pun dah jadi CEO, lepas tu jadi pensyarah semua. Macam tu Arti Mimi. Agaknya dulu masa kecil-kecil dulu siapa yang selalu jadi mangsa kena ikut doktor kelubung selimut pergi angkasa tu? Siapa adik-beradik tu? Oh, adik, memang kakak, masa saya bertiga dengan kakak 2 orang, memang kami memang seronok lah bermain macam tu. Oh, mana memang minat daripada kecil tu memang dah ada lah apa imajinasi, dah terbayang-bayang dah ya, impian nak ke angkasa dan juga mendalami ilmu tersebut. Masya-Allah. Tapi Dr. Mimi, saya pun buat juga kapal angkasa dulu, tak ada angkasawan pun. Antara sebab okay, kita nak, bila kita nak sesuatu mungkin ada banyak sebab faktor untuk kita mendorong mencapai apa yang kita impikan tu kan. Antaranya support daripada luar dan juga informasi. Kadang-kadang tu kita nak tapi kita tak ada informasi dan kita tak ada peluang, kita tak tahu pun. Jadi bila saya dalam bidang aeroangkasa, saya mahu semua orang tahu dan tahu bagaimana peluangnya untuk masuk ke dalam bidang ni. Masya Allah, itu sebab itulah memang layak dan tahniahlah pada Dr. Mimi, Dr. Nur Aimee atas lantikan sebagai mentor untuk program Space for Women ni. Maknanya memang doktor dan rakan-rakan mentor yang lain dari seluruh dunia memang diberi peranan untuk menghebahkan, mempromosikan kempen-kempen tentang minat untuk bidang aero angkasa ni. Tapi itulah daripada otomotif yang bila Dr. Mimi kongsi tadi kan. Lepas tu sambung pula pengajian ke peringkat lebih tinggi. Kenapa sanggup berhenti kerja tu, Dr. Mimi? Banyak faktor jugalah. Satu minat juga. Minat. Satu adalah memang minat lah. Sebenarnya selepas saya habis first degree tu, memang saya di offer untuk menjadi pensyarah. Tapi saya beritahu dekan waktu tu, saya nak pengalaman kerja dahulu kan. Pengalaman industri dulu. 2 tahun pengalaman kerja tu bagus jugalah bagi saya. Sebab dia sebenarnya pengalaman kerja ni membentuk kita kan, pengalaman semua tu. Betul. Kemudian saya rasa macam sudah tiba masanya untuk kembali ke bidang angkasa. Jadi saya teruskanlah sambung belajar dan mengajar. Dan sebenarnya dalam saya sendiri, saya memang suka mengajar. Mak saya seorang guru. Jiwa pendidik tu kan. Jiwa pendidik tu ada. Jadi saya rasa macam seronok mengajar. Walaupun saya kerja di Proton dulu, saya sebenarnya mengajar tuition juga. Jadi saya tahu itu adalah salah satu daripada passion saya mengajar. Saya takut ada orang yang kata if you stay longer dekat Proton, silat-silat aeroplane memang ada kita terbang. Tak mustahil. Masya Allah, sebab minat doktor yang mendalam. Cuma mungkin bila doktor sebut tentang ibunya juga seorang pendidik, macam bila doktor dah tunjukkan minat tu dari kecil kan, bagaimana sokongan ataupun semangat yang your parents, ibu bapa bagi pada doktor sendiri untuk bidang ni, untuk ilmu ni? Saya memang dari kecil mak saya beri kebebasan untuk kami adik-beradik untuk pilih apa bidang yang kami suka. Dan mak saya ni seorang yang positif. Jadi dia masuk dalam jiwa kita sebab kita dah biasa dengan environment positif. Mak saya kata kalau nak exam tu kan, mak saya kata kena fikir dulu, kita ni boleh dapat A. Dalam fikiran dapat A, insya-Allah dapat A. Jadi sebenarnya begin in the end of the mind kan. Memang dari situ orang Melayu punya pemikiran lah tu. Betul. So diterapkan dari kecil. Jadi bila dalam masuk bidang aeroangkasa, memang ramai yang rasakan bidang ni sangat susah. Betul. Saya masa master study saya pun, saya seorang je perempuan dalam kelas. Masya-Allah. Waktu tu. Tapi tak ramai lah sebab dia master dalam bidang space mission design. Jadi dalam 8 orang semua tu, saya seorang je perempuan. Memang struggle. Saya memang kata saya struggle. Selepas 2 tahun kan, 2 tahun bekerja, kita nak kembali ke alam pembelajaran. Nak belajar tu mengambil masa jugalah. Dan Alhamdulillah saya dapat support lah daripada rakan-rakan dalam kelas. Dan mak saya pun memang keep on supporting me. Saya pergi ke UK masa tu umur saya 25 tahun, first time nak duduk overseas. Sorang-sorang. Sorang-sorang. Tadi abang kita macam nak masuk pergi Scotland kan. Scotland ni kalau kita dengar dia cakap, kita pun tak faham mula. Cuba doktor cakap sikit. Cuba demonstrate sikit macam mana. Dah hilang dah. Dah hilang dah. Dah hilang dah. Itu kali pertama lah doktor pergi merantau dan mengaji, nyambung pengajian. Merantau seorang-seorang lah. Sebelum ni macam kebetulan waktu saya belajar di tahun akhir, pensyarah saya ada buat satu program bersama DA di Jerman. Jadi ada dalam 10-11 orang dibawa ke Jerman untuk lihat industri angkasa di situ. Dan itu pun jadi inspirasi jugalah bila kita pergi melihat negara orang, kita rasa macam we can do something untuk negara sendiri kan. Itu first time saya pergi overseas. Kemudian 25 tahun, umur 20 tahun saya ke UK.
Itu pun pertama kali duduk seorang travel everything seorang, dan memang duduk dalam kelas pun seorang perempuan. Kita masuk dalam tu, alamak seorang perempuan je, tak apa, we can survive. Dan doktor dah buktikan You doktor are dah the survive. survivor. Lepas tu doktor, ada yang tanya apa beza bidang doktor ni dengan juga angkasawan dan seumpama dengannya. Boleh tak doktor dengan kata jelaskan? ada aeronautik, ada aero angkasa, betul. kan beza-beza Aero angkasa ni sebenarnya terbagi pada dua tau. Satu, aero angkasa ni adalah aeronautika. Okay. Aeronautika ni semua yang di lapisan atmosfera ke bawah lah kan. Kapal terbang, helikopter, drone dan sebagainya. Kemudian bidang astronautical. Astronautical ni selepas daripada kapal terbang semualah. Maksudnya kita daripada tahu tak bila ISS? di mana ISS ya. Oh, atas. Kita panggil angkasa tu adalah sebenarnya 100 km ke atas. Daripada 1 km tu kita panggil dia Kármán line. Kármán line tu Kármán line. kita ajak belajar sikit angkasa. Memang jiwa pendidik betul doktor ni. Okey, sila. Okey. Kármán line tu maksudnya memang asal garis lah. Yang ni sebenarnya pelbagai lah pendapat, tapi kita ambil Kármán line ni adalah garis yang akan kita mulakan angkasa tu bermula dari situ 100 km ke atas. Jadi astronautical ni semua berkaitan dengan inilah 100 km ke atas, which is satelit, ISS tadi. Kemudian kita ada, kadang-kadang tu kita hantar probes macam-macam jugalah yang 100 meter ke atas, yang berorbit di atas lah. Jadi bidang untuk kejuruteraan aero angkasa dia beza sikit kan. Kejuruteraan ni berkaitan dengan mesin, berkaitan dengan peralatan dan sebagainya. Bukan angkasawan. Memang ini adalah satu salah faham lah. Okay. Bila kami dapat pelajar yang nak masuk dalam yang mendaftar dalam pusat pengajian kejuruteraan angkasa, kita tanya nak jadi apa ni? Oh, saya nak jadi pilot. Salah ni. Salah bidang ni kena tukar. Tapi bagus juga bila dah belajar 4 tahun dah faham, kemudian kita nak jadi pilot. Baguslah juga sebab kita ada tahu semua. Kita ada belajar menjadi pilot jugalah selepas tu. Nak jadi angkasawan, sebenarnya semua boleh jadi angkasawan, tapi angkasawan ni dia ada requirement untuk fizikal juga kan. Jadi adalah beberapa requirement untuk kita fit fizikal dan sebagainya, tapi dia tak had kan. Kalau tengok Datuk Syed Muzaffar pun memang Doktor gigi background dia medical kan. Jadi orto. Jadi sebenarnya jadi angkasawan ni siapa boleh jadi angkasawan, tetapi kita memerlukan fizikal dan mental yang fit lah untuk jadi angkasawan. Itulah tadi saya terbaca komen juga ada yang tanya, doktor ni angkasawan ke? Dia tengok doktor kan. Bukan begitu, sebab macam doktor sebut tadi ilmu ni luas sangat, yang 100 km ke bawah pun ada ilmu-ilmu, mereka yang mendalami ilmu tersebut 100 km ke atas pun ada bidang yang perlu kita dalami. Macam doktor sendiri, kalau ikut minat doktor minat yang belah mana? Yang atas 100 km ataupun di bawah? Saya memang minat atas 100 km. Ya. Masa degree saya memang kami dah dipecahkan nak ambil bidang aeronautical atau astronautical. Ni waktu tu lah. Tapi sekarang di pusat pengajian kejuruteraan angkasa kita ajar dua-dua. Maksudnya siapa yang graduate dalam bidang kejuruteraan angkasa di Universiti Sains Malaysia, mereka sebenarnya belajar mengenai kapal terbang dan juga mengenai angkasa lepas juga. Seronoknya dengar doktor kongsikan hari ni. Nurul Jihan kata siapa student Dr. Mimi ni mesti masuk apa yang doktor ajar, sebab sangat ceria, sangat bersemangat. Dan macam kita sebut tadi lah, Masya Allah, memang layaklah diberi amanah sebagai mentor untuk program Space for Women. Kejap lagi kita nak cerita tentang apa tu program Space for Women dan apa yang doktor buat di Space In juga di USM tu. Dan juga lepas ni doktor mungkin boleh cerita pernah ke doktor melawat angkasa lepas. Kejap lagi. Kita akan kembali selepas ini. Jadi mana pagi Radio Wiki. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka
وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Tahun baru ni, jom kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom bangkit Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayuh bersama kami jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar Radio IKIM. Robot peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade JA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon yang pernah menghantar permohonan jawatan ini tidak perlu lagi menghantar permohonan baru. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Mempunyai sijil atau diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik, komunikasi atau komputer atau teknologi komputer rangkaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon perlu bersedia untuk bekerja mengikut shift. Calon juga perlu bersedia untuk bekerja di luar kawasan. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, memastikan Radio IKIM bersiaran dengan kualiti yang tinggi secara berterusan, melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan pemulihan dengan segera, terutamanya apabila melibatkan situasi downtime, melaksanakan kerja-kerja troubleshooting terhadap sistem otomasi radio, rangkaian, peralatan radio dan infrastruktur yang berkaitan, serta memberikan sokongan teknikal kepada unit-unit lain di bahagian radio serta unit-unit yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 25 Januari 2023. Kuching 93.7 FM. Alhamdulillah kembali lagi bersama Luke dan Pian dan juga Dr. Norilmi Amelia Ismail, CEO Space In dan juga 2023 Mentor Space for Women, United Nations Office for Outer Space Affairs dalam segmen Inspirasiku pagi ini. Ya, terima kasih Dr. Mimi, Dr. Norilmi dan juga sahabat-sahabat sekalian boleh terus tonton kita di Facebook dan YouTube. Dan ada yang kata bila dengar doktor bercerita tadi pun dah rasa macam berada di angkasa rasanya doktor. Masya, ni hebat ni, maknanya kelebihan penceritaan yang berkesan tu ada yang boleh rasa macam berada di angkasa. Ni Ashikin dari USM Kesihatan. Masya Allah. Doktor pernah ke sampai angkasa lepas? Cuba share sikit. Dalam imajinasi je Luke. Kalau tak mesti dah dipanggil angkasa wanita, angkasa wanita. Gitulah kan. Tapi insya-Allah tapi ilmu tersebut tu yang sangat berharga kan. Itulah. Betul difahamkan macam contoh apa kalau ISS tu saja berapa laju dia mengelilingi bumi doktor 90 betul. minit sekali pusing. Sekali, betul ya. Masya Allah. Sehari lebih kurang berapa kali? Berbelas kali lah mungkin dapat tengok terang gelap bumi. Tapi itu sebahagian daripada ilmu yang doktor mungkin dalami dan ajarkan. Cuma mungkin kalau di program Space for Women ni, apa agaknya misi program tersebut doktor kalau boleh kita kongsi?
Space for Women ni sebenarnya satu program mentoring yang kita nak matchkan antara mereka yang bekerja di bidang angkasa, itu mentor lah, dengan sesiapa sahaja perempuan, dan juga dia buka juga kepada lelaki sebenarnya untuk menjadi mentee. Tapi dah tutup piano dah tutup dia. Baru nak apply. Tahun depan boleh. Doktor suka potong lah. macam tahu je saya nak apply. Okey, maksud? Mereka ni yang berminat, mentee ni sebenarnya dia berminat untuk meneruskan karier ataupun nak belajar dalam bidang angkasa dan juga STEM. Sebenarnya kita tak hadkan kepada bidang angkasa, kita juga bidang STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dan mentee ni sebenarnya dia boleh bersama-sama dengan mentor untuk berbincang, kita tengok apa keperluan mentee kita, nak tahu hala tuju dia dan bagaimana kita nak bantu dia. Jadi selalunya kalau kita dalam 100 orang mentor tu ada pelbagai background dalam bidang angkasa. Ada yang CEO, macam saya CEO dan juga pensyarah. Jadi saya ada pengalaman dalam membangunkan startup ataupun syarikat pemula untuk dalam bidang industri aeroangkasa, dan juga saya sebagai penyelidik kan. Jadi kita ada pengalaman dua-dua tersebut, dan saya juga pernah mengetuai satu NGO yang kita pernah form. Saya dulu masa saya balik daripada UK 2012, saya rasa macam industri ni slow, tak ada perkembangan di waktu tu kan. Memang tak ada sangat lah waktu tu. Dan saya bersama ada beberapa orang rakan di Malaysia ni merasakan bahawa kita kena buat sesuatu untuk push, kita panggil kan, bidang angkasa ni. Jadi kami telah menubuhkan satu NGO yang kita panggil Malaysia Space Initiative. NGO ni ada buat pelbagai lah, kita educate, bagi awareness kepada semua. Jadi ada untuk Space for Women ni saya ada pengalaman juga dalam bidang volunteerism dalam bidang angkasa. Kemudian mentor juga sebenarnya dapat exposure dengan leader-leader yang lain, wanita-wanita yang mengetuai organisasi angkasa di luar negara. Jadi kita boleh bertukar-tukar pengalaman dan juga belajar antara satu sama lain. Bila kita dapat sesuatu daripada orang lain, kita boleh serap dan kita boleh ajar balik kan untuk menti-menti kita ataupun sesiapa saja dalam negara yang kalau approach saya saya memang suka ni nurturing young. Saya memang suka pupuk dari kecil sampai besar. So nanti kita ceritakan. Dr. Mimi, maksudnya sekarang doktor ni pensyarah. Lepas tu CEO Space In pula. Maksudnya apa bidang tugas doktor sebagai CEO Space In tu? Apa fungsi Space In? Space ini sebenarnya satu spin-off, syarikat spin-off Universiti Sains Malaysia. Waktu pandemik tu, Universiti Sains Malaysia buat satu program untuk spin-off-kan penyelidikan di Universiti Sains Malaysia. Jadi saya mohon untuk spin-off-kan penyelidikan saya dalam bidang kejuruteraan angkasa ni. Masa tu saya punya penyelidikan adalah dalam pembuatan satelit untuk pengajaran. Jadi saya dah gunakan, kita panggil dia CANSAT lah, CANSAT Kit for Education. Kita dah gunakan CANSAT ni untuk mengajar mereka yang berminat untuk tahu mengenai satelit. Bukan sekadar pelajar universiti, malahan sekolah juga. Jadi kita sebenarnya dah mula untuk sebarkan pengetahuan mengenai satelit ni kepada semua lah, daripada peringkat sekolah lagi. Jadi pada situ bila kita spin off, kita nampak ada sambutan dan seterusnya bila saya meneruskan saya punya research, kita advancekan lagi kita punya satelit untuk menjadi satu satelit yang sebenar. Jadi saya mula buat research dan mula masuk pertandingan berkaitan dengan startup lah, untuk kita dapatkan dana dan sebagainya. Jadi saya menang Superb Teraju, saya dapat Grand Cradle, dan yang terbaru saya menang MDEC idea kita. Jadi dengan tajuk projek tu memang satelit yang kecil-kecil je sepian, 5x5x5 cm. Kecil tak lain je Bian. Macam Rubik Cube tu. Kita nak buat demonstrasi satelit, menggunakan satelit yang kecil tu untuk kegunaan Internet of Things. Untuk kita connectkan semua device-device sensor-sensor di bumi. Contohnya kita guna sensor dalam
bidang agriculture. Jadi sensor-sensor tu biasanya kalau kita tengok estate ataupun plantation ni dekat mana? Dekat kawasan yang Luar bandar. pedalaman kan, remote area. Tak ada internet kan? Tapi macam nak guna internet of thing kalau tak ada internet kan? Ya, kemajuan teknologi tu IR 4.0 semua kan? Betul. Jadi apa yang kita buat adalah sensor tu akan hantar data ke satelit hantar ke ground station dan ground station akan hantar ke cloud yang ada internet yang boleh diakses oleh pengguna. Dan itu adalah apa yang SpaceIn akan buat dari start daripada tahun lepas sampailah bila-bila insya-Allah. Berapa tahun dah Doktor SpaceIn? SpaceIn bermula November 2020. Kemudian pandemik kan, 2021 tu kita tak buat banyak sangat. Dan 2022 baru kita ramp up lah. Dan dah 10 tahun Doktor menjadi pensyarah di USM. Macam mana Doktor nampak 10 tahun ni usaha sebagai pendidik, lepas tu usaha untuk menjadi kiranya mentor lah kepada menti yang lain dalam bidang aeroangkasa ni. Sambutan atau peminat anak-anak muda kita pada ilmu ni Doktor. Okey ke? Ataupun perlu lagi rangsangan ataupun dorongan dan sokongan daripada kerajaan khususnya? Sebenarnya pelajar ni minat juga. Luke pun minat jadi angkasawan kan. Jadi sebenarnya minat tu ada tapi macam mana minat itu untuk dipupuk tu yang penting. Jadi bila saya jadi seorang pensyarah, saya tak mahu pelajar duduk di dalam kelas sahaja belajar. Kita kena ada praktikal. Macam itulah. Bila kita belajar dan praktis kan memang baru seronok, betul tak? Betul, setuju. Jadi saya ada memang setiap tahun saya mengajar satu kelas ni, kelas subjek namanya aerospace spacecraft design. Reka bentuk kapal angkasa. Ni kena banyak tengok Star Wars, Star Trek kan? Tapi saya fokus kepada reka bentuk roket dan satelit lah. Satelit terutamanya. Jadi bayangkan kita berikan pelajar ni projek untuk reka satelit tapi dalam komputer je, mestilah sesuatu yang membosankan, betul tak? Jadi saya upgrade sikit, mereka sebenarnya buat sesuatu yang akan mereka hasilkan sendiri tapi kita tak mampulah untuk launch satelit tersebut sebab launch tu memang beratus ribu mengambil dia punya harga dia. Jadi apa yang kita buat adalah mereka design lebih kurang reka bentuk tu sebenarnya sistemnya sama seperti satelit tapi dilancarkan menggunakan belon angkasa atau stratospheric balloon ataupun belon meteorological yang tiap-tiap hari kita naikkan belon tu 2 hari sekali. Belon tu akan pecah sampai dia 30 km macam tu dia pecah. Maksudnya satelit yang mereka reka tu kena naik dan survive sampai takat stratosfera tu lah dalam 30 km. Ekstrim tau dia punya temperature boleh cecah negatif 50. Jadi kena make sure yang apa yang mereka reka bentuk tu survive. Dan kemudian bila belon pecah dia akan luncur balik ke darat dan mereka kena cari menggunakan tracker GPS. Jadi dia menggunakan semua yang berkaitan dengan kejuruteraan angkasa sebenarnya. Jadi bila saya buat itu hampir setiap tahun lah juga. Dan student memang berminat lah sebab dia ada experience. Semua yang pernah masuk kelas saya akan ingat experience mereka melancar belon. Nampak maknanya Dr. Mimi, Dr. Ilmi dan juga belon angkasa berpisah tiada. Mereka akan ingat kan sebagai apa yang mereka belajar. Cuma mungkin kalau kita cerita dari Space for Women yang dibawakan oleh PBB atau UN tadi tu, mereka ada mensasarkan 2 SDG. Yang pertama quality education, pendidikan berkualiti. Yang satu lagi tentang kesesamaan gender. Maknanya kata mereka nak meningkatkan peratusan juga di kalangan wanita yang minat dalam bidang aeroangkasa. Doktor nampak macam mana minat wanita pula? Doktor tadi kan salah seorang student daripada 8 orang, yang lain semua lelaki kan? Macam mana tu doktor minat wanita? Saya rasa ramai yang minat, cumanya peluang tu mungkin tak ada ataupun tak tahu. Jadi kita sebenarnya wanita ni perlukan role model. Saya punya role model untuk kalau untuk pengetahuan semua, hopefully semua ingatlah Tan Sri Profesor Emerita Mazlan Osman. Kenal. Beliau sangat sinonim dengan beliau aeroangkasa. Sebenarnya pengarah UN USA daripada Malaysia, pernah menjadi pengarah director UN USA. Jadi itu antara role model yang kita boleh lihat. Dan saya sekarang mahukan wanita-wanita ni ada role model dalam bidang kejuruteraan aeroangkasa dan juga mungkin dalam menjadi seorang CEO ataupun yang terlibat dalam industri angkasa tu sendiri. Jadi
bila kita ada role model, kita mudah untuk melihat bagaimana untuk menerokai ataupun kita boleh jadikan mereka tu mentor lah untuk kita tahu jalan-jalannya bagaimana nak menjadi seorang juruterang angkasa, nak menjadi saintis dan sebagainya. Jadi inilah tujuannya Space for Women mentoring program ni dijalankan supaya mereka dapat nampak peluang tersebut. Doktor, ada beberapa yang dengar pada hari ni, yang tonton pada hari ni kan, mungkin dia kata saya nak minta anak saya jadi macam doktor lah, aero angkasa ni. Apa agaknya pembelajaran di sekolah yang perlu mereka belajar dulu sebelum daftarkan diri di universiti nanti? Okey, macam saya cakap tadi, aero angkasa ni ada banyak bidang. Okay. Jadi kalau kejuruteraan dan kejuruteraan dan juga menjadi saintis untuk bidang angkasa ni, perlulah STEM tu, itu sains perlu, matematik tu memang perlulah untuk kita bersedia. Ramai tersengih dengan kejuruteraan matematik. memang tak lari matematik tu memang kira memang sampai menangis sakit tak ada. Sebenarnya persepsi tu rasa salah. Betul. Persepsi tu, jargon-jargon yang menyebabkan orang rasa berat. Kita rasa macam bunyi dia bunyi susah, betul tak? Apa nasihat doktor? Langsung Okay. Science, maths, lagi apa? STEM lah, engineering, teknologi. Science, maths lah. Dia basic dia science, maths, fizik lah. Science, maths, fizik lah. Baik. Fizik. Okay. So kena ambil fizik lah. Okey. Maknanya kita yakin. Tapi jangan pula kata macam saya tak ambil pun dalam bidang sains ni. Jadi macam mana saya nak terlibat dalam bidang angkasa? Tak semestinya dalam tak terlibat, tak ambil subjek saya tersebut tak boleh terlibat dalam bidang angkasa. Ada banyak peluang pekerjaan di bidang angkasa. Kita sebagai doktor pun sebenarnya boleh terlibat dalam bidang angkasa. Kita buat research dalam bidang angkasa. Saintis pun banyak juga yang tak semesti jadi jurutera, tak semesti buat satelit, tapi kita mengkaji fenomena angkasa dalam bidang astronomi, bidang falak dan sebagainya. Jadi luas, bidang angkasa ni sangat luas. Kan contoh yang paling dekat pun Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur, itu antara contoh lah. Dalam bidang perubatan pun mungkin boleh pun bila meminati bidang aero angkasa ni boleh jadi ikon dan role model. Ada soalan daripada sahabat kita Dr. Faizal dari Shalam, tanya adakah seorang muslimah juga mampu untuk menjadi seorang angkasawan? Yang kedua, apa kriteria utama selain kecerdikan, kesihatan dan kecergasan untuk menjadi seorang angkasawan? Wah, soalan. Soalan angkasawan ni salah. Bukan saya jawab tapi sebab saya bukan angkasawan. Bukan. Tapi saya rasa semua pun boleh menjadi apa yang difikirkan di dalam kepalanya dengan ada usaha dan juga kesungguhan. Ada satu soalan sebenarnya, kalau dari sudut bidang pengajian, tanya beliau, apa yang berkaitan dengan aero angkasa yang ditawarkan di IPT, sama ada dalam negara kita ataupun di luar, yang boleh kita belajar doktor untuk bidang ni? Sebab doktor sebut tadi banyak bidang ni kan. Mungkin ada saluran-saluran, cabang-cabang itu. Kejuruteraan angkasa satu kita boleh kemudian sains angkasa. Sebenarnya di Malaysia ramai penyelidik dalam sains angkasa dan majoriti mereka adalah perempuan, Pian. Kita memang ada satu WhatsApp group, kita panggil Women in Space ni WhatsApp group. Dalam tu majoriti semua adalah saintis dalam bidang angkasa, sains angkasa. Berarti boleh add kita dalam group tu tak? Tengok apa yang perempuan boleh lah. Apa ni? Nanti apa yang diborakkan di WhatsApp kan tu, masya-Allah hebatnya penyelidik angkasa. Doktor, kalau macam okeylah kita nak manage expectation, sebab kita macam cakap bestnya bidang angkasa ni, tapi mesti ada yang tak bestnya. Apa agak yang doktor bernasihat kepada mereka yang minat dengan bidang ni? Kita bincang benda tu. Untuk sebagai seorang wanita, kita tahu bahawa bidang ni memang didominasikan oleh lelaki kan. Jadi kita kena bersedia untuk menghadapi cabaran tersebutlah. Bagaimana kita nak, kadang-kadang tu persepsi orang, setiap orang berbeza. Mungkin saya pernah juga mengalami bila persepsi orang terhadap saya wanita Muslim berhijab, mereka rasa macam kita dipandang, kita merasakan diri kita dipandang rendah lah. Tapi sebenarnya tak semua macam tu. Kita itu adalah yang kita panggil, wanita ni ada satu sindrom, iaitu imposter syndrome kita panggil. Merasakan diri macam tak layak untuk buat sesuatu. Jadi dalam mentoring juga Space for Women, kita sentiasa
berbincang mengenai imposter syndrome ni. Bagaimana wanita ni merasakan bahawa diri tak cukup baik untuk buat sesuatu seperti mana lelaki boleh buat. Untuk bersaing tu tak, macam kita rasa kita macam kita perempuan, kita tak boleh buat benda tu. Tak semestinya. Kecerdikan tu sebenarnya semua sama. Mungkin fisiologi, fizikal kita mungkin je yang berbeza. Tapi kecerdikan tu sama, jadi kita boleh bersaing dalam kecerdikan kita lah. Kita boleh, kalau lelaki boleh menjadi seorang data analis, angkasawan, kita tengok memang ramai angkasawan juga daripada wanita. Jadi tak ada kekangan di situ. Hanya kita punya mental sahaja kan, mental block. Okey, kejap lagi doktor kita cerita lebih lanjut lah lagi macam mana program Space for Women ni dengan kempen-kempen mereka nak menganjurkan ataupun menggalakkan lebih ramai wanita masuk dalam bidang aero angkasa ataupun kejuruteraan angkasa ni. Dan juga ada yang tanya juga ni, sejauh mana setakat ni doktor lihat perkembangan teknologi aerospace di Malaysia, dan kalau ada projek-projek yang dibangunkan dalam jangka masa pendek atau panjang. Ni soalan daripada sahabat kita di WhatsApp ni yang bertanya, Cik Hit. Nanti kita jawab insya-Allah kejap lagi. Cuma tu sikit doktor. Ini soalan sampingan lah. Dia nak tanya kalau tinggal di ISS tu kan. Ni. Adakah usia dah lebih berusia sebab ISS ni pusing bumi banyak kali sehari? Agaknya ada logik juga ni. Fisiologinya bila kita duduk di angkasa, kita punya badan kita lain lah sebab gravity. Gravity tu ada tapi sangat kurang. Dia akan affect kita punya pertumbuhan sel kesemua tu lah juga. Jadi mungkin dia ada affect juga dengan faktor kesihatan. Usia sama je lah. Saya pernah dengar Dr. Syed Muzaffar pernah sebut, katanya kat sana semua laju. Sebab naik ISS dalam masa 8 minit sampai ke berapa 300 km lebih, dan semua kat sana semua sangat laju. Dan apa yang beliau belajar, kita jangan bazirkan waktu, semua kena jaga time, jaga waktu. Itu antara motivasi yang sangat besar lah. Kejap lagi kita cerita lebih lanjut doktor, kita borak-borak lagi. Okey, baik sahabat semua, anda pun boleh mungkin hantarkan soalan kalau sempat nanti dijawab oleh Dr. Mimi, boleh nanti kan. Okey. Baik sahabat semua, kita berehat kejap, kembali selepas ini Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Abang, kat mana kita boleh dapatkan hiasan kaligrafi Islami yang eksklusif, unik dan nampak mewah? Jauhari. Jauhari? Iya, Galeri Jauhari. Semua jenis kaligrafi Islami ada di Galeri Jauhari. Nak custom pun boleh. Wow, bagusnya bang. Macam mana nak cari Galeri Jauhari ni? Layari jauhari.com.my atau FB Seni Jauhari.
ataupun WhatsApp je 016-577-5606. Jauhari Seni Islami Terindah. Penyelidikan merupakan satu bahagian penting dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan baharu. Namun, penyelidikan yang dilakukan tanpa menerapkan nilai-nilai etika menimbulkan banyak isu dan masalah. Apakah perspektif Islam terhadap etika penyelidikan? Siapakah pihak yang berkepentingan dalam ekosistem penyelidikan? Apakah bentuk-bentuk pelanggaran etika yang sering berlaku? Apakah pula etika yang perlu dijaga dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan seperti pengumpulan dan analisis data serta penerbitan hasil? Bagaimanakah etika penyelidikan berteraskan Islam dapat dibudayakan? Jika anda seorang penyelidik atau pelajar pasca siswazah dan ingin mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan tersebut, daftarkan diri anda untuk Bengkel Islam dan Amalan Penyelidikan Beretika Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada 14 hingga 15 Februari 2023. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan 03 6204 6320 atau 322. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Alhamdulillah anda sedang mendengar dan menonton segmen Inspirasiku di Radio IKIM bersama Dr. Nur Ilmi Emilia Ismail, merupakan pensyarah di USM, CEO Space In dan juga satu-satunya rakyat Malaysia yang menjadi mentor untuk Space for Women United Nations Office for Outer Space Affairs ataupun UNOSA. Adakah ibu bapa ataupun anak-anak sekarang ni yang sedang mendengar sekarang ni tu terinspirasi lah dengan apa yang berlaku ataupun yang didengar, yang dikongsikan oleh Dr. Mimi pada hari ini. Mereka pun nak jadi macam Dr. Mimi juga sebenarnya. Alhamdulillah. Kami pun semangat, apatah lagi anak-anak muda kita kan Doktor kan. Doktor nak cerita sikit pengalaman, kabarnya baru ni ataupun tahun ni Doktor ada bawa anak-anak murid ke Spaceport America Cup. Di Amerika ada satu macam pertandingan ke apa macam mana? Kalau Doktor boleh ceritakan sikit pengalaman tu. Okey, ni ada satu pertandingan pelancaran roket dan Malaysia pertama kali menyertai. Dan dalam Asia ni ada dua negara, Malaysia dengan Thailand yang dapat mereka sebenarnya disaring dahulu sebelum dapat menyertai. Kita hantar proposal, disaring dan dapat menyertai pertandingan tersebut. Dan dalam pertandingan ni pelajar dikenaki untuk reka bentuk roket mereka sendiri untuk capai 10,000 kaki. Itu dia punya ni lah requirement ni 10,000 kaki dan mereka perlu buat simulasi dan juga lancarkan. Jadi daripada simulasi kita dah design semua dalam komputer kan, simulasi dan sebagainya, kita tengok hasil dia berapa, kelajuan dan semuanya, kita akan compare dengan yang sebenar. Dan bila kita compare tu mana pasukan dapat error yang paling sedikit, mereka akan dapat markah yang tinggi. Jadi untuk dalam pertandingan Spaceport ni, Spaceport America, Universiti Sains Malaysia mendapat tempat ke-12 daripada keseluruhan, 100 lebih lah. Dalam kategori 10,000, kita ada beberapa kategori, kita masuk kategori 10,000 kaki, kita dapat tempat ke-7. Dan ini adalah pertama kali dan mereka ni tak pernah lancar roket di Malaysia. Terus pergi sana lancar. Terus pergi sana lancar. Kenapa agaknya tu kos mahal ke macam mana Doktor? Kos dia tinggi ke? Okay. Satu, kita tak ada lagi regulation berkaitan untuk melancarkan roket setinggi itu. Tapi boleh kita lancar dengan regulation tu, kita adapt daripada regulation yang ada lah, daripada Civil Aviation Regulation, Akta Berhapi dan sebagainya. Cuma dia sukarlah untuk sampai ke 10,000 kaki tu dalam 3 kilometer. Jadi akta sekarang baru kita ada akta yang telah diluluskan, akta lembaga angkasa yang tahun lepas Januari telah diwartakan, dan kita harap akta ni dapat membantu untuk mengawal seluruh aktiviti berkaitan angkasa, dan juga dengan ada akta ni kita boleh lagi laju dan memajukan lagi teknologi angkasa. Okay, back kepada Spaceport tu. Spaceport America Cup. Mereka ni pelajar bukan setakat pelajar daripada kejuruteraan aerokasa, ada dalam bidang kejuruteraan kimia dan juga mekanikal. Jadi sebenarnya mereka punya inisiatif sendiri. Saya hanya bagi jalan je. Saya beritahu, kita ada Spaceport. Saya bawa, sebelum tu saya pernah bawa juga pelajar kita di UK yang pernah masuk dalam pertandingan yang sama untuk berkongsi pengalaman.
dan saya bawa juga mereka yang berada dalam bidang hobis dalam roket untuk mengajar mengenai roket. Dan kemudian bila pertandingan tu dibuka, saya beritahulah semua, okey, pertandingan dah buka, ada tak siapa nak sahut cabaran. Alhamdulillah lah, memang pelajar ni memang bersemangat untuk sahut cabaran dan mereka menyahut cabaran dan membentuk satu pasukan dalam 11 ke 12 orang dan diketuai oleh seorang wanita. Pasukan ini diketuai oleh seorang wanita. Wanita telah mengetahui pasukan ni dan kemudiannya mereka dalam masa 8 bulan perlu membina roket tersebut. Roket tu lah. Dan cabaran paling besar untuk mereka adalah mendapatkan dana. Bukan mudah nak bawa semua 12 orang ke US. Kos dia sangat tinggi dan juga nak bina roket tu sendiri pun kos dia sangat tinggi. Tapi kita dapat support daripada Universiti Sains Malaysia untuk pembinaan roket dan juga sponsor-sponsor yang lain. Malaysia Airlines pun ada sponsor kita tiket ke sana dan alhamdulillah lah dapat pengalaman yang baru. Bila kita bawa pelajar ni pergi ke luar negara, sebenarnya Pian Lu, mereka dapat satu pandangan yang lain tau. Dan bila mereka bergaul dengan orang selain daripada mereka di Malaysia, dapat satu pengalaman baru, dapat ilmu baru dan membuka minda mereka. Sebenarnya bila mereka balik tu kita dah nampak kelainan pada pelajar tersebut. Nampak fresh lagi doktor. Semangat lagi doktor. Betul. Dan saya memang ini ada pengalaman sendiri dalam 2014 saya telah diberi award grant lah oleh International Astronautical Federation, satu organisasi di UN juga dalam bidang space. Mereka telah pilih beberapa yang kita panggil masa tu young leaders lah. Masa tu umur saya 34 tahun. Mereka merasakan ni boleh menjadi leaders di masa depan. Jadi kita pilih untuk ke satu persidangan conference yang terbesar dalam bidang angkasa iaitu International Astronautical Conference. Jadi dalam masa tu saya nampak bidang angkasa ni sangat luas. Saya jumpa ramai orang, saya bertukar pendapat dan saya mulakan networking. Networking ni, jaringan ni sangat penting untuk kita membuka pandangan kita. Jadi saya mahu benda yang sama berlaku kepada pelajar saya. Jadi saya setiap tahun kalau saya ada peluang bawa pelajar saya pergi overseas, saya bawa pergi overseas. Dan memang saya nampaklah perbezaan pelajar ni bila mana mereka engage dalam apa-apa program yang kita bawa ke luar negara. Pandangan mereka sangat berbeza. Semangat dia memang lain macam sikit. Yelah, doktor dapat pergi overseas tapi lepas tu dalam masa yang sama membawa nama USM, nama Malaysia di persada antarabangsa. Dia bukan sekadar jalan biasa-biasa. Dia kena ada syarat-syarat, dia kena cemerlang dalam akademik dan juga ada sesuatu kejayaan yang insya-Allah cuba diusahakan. Maknanya doktor, pengalaman ni sebenarnya sangat berharga dan berguna lah untuk pelajar ni doktor. Betul. Bayangkan Pian, kita sebelum ni macam dengar je nama company tersebut. Contohnya kami pergi ke Jepun kan. Ada satu company dia buat kita panggil meteor tu tapi meteor buatan manusia. Bukannya semula jadi. Daripada satelit tu dia boleh daripada satelit dia akan keluarkan satu bahan kimia. Dan bila bahan kimia tu lalu atmosfera, dia akan macam jadi macam meteor. Jadi company ni kita tengok je dalam website, saya cerita je mereka. Tapi satu hari tu bila kita merancang dengan pelajar untuk kita kena pergi ke Jepun untuk melihat industri angkasa di sana. Jadi saya bawa sekumpulan pelajar ni pergi tengok dan mereka sendiri mengalami berinteraksi dengan CEO, dengan pekerja-pekerja di sana, sesuatu pengalaman yang baru untuk mereka. Siapa yang tak suka dapat See berjalan, and believe it. dapat pengalaman, dapat ilmu. Ini saya pun peluang yang sangat diimpikan oleh ramai orang lah dalam apa saja bidang yang dipelajari. Dan maknanya kalau ada sokongan, ada support, insya-Allah semua ni boleh jadi realiti. Pada pandangan doktor, daripada pengalaman perkongsian doktor tadi, lepas tu kegembiraan dan pencapaian yang dicapai oleh anak-anak murid kan, dan juga mungkin harapan ramai orang dalam khususnya dalam bidang aeroangkasa. Macam mana doktor nampak peranan doktor sebagai mentor di Space for Women yang dibawakan oleh UN ni sangat-sangat perlu disambut baiklah oleh semua orang. Dan apa lagi program-program yang akan dibawakan oleh Space for Women?
mentoring program ni saya nampak memang sebenarnya membuka jalan dan juga memberi peluang kepada semua untuk mengetahui dengan lebih lanjut ataupun kita nak tahu dalam bidang angkasa ni sebenarnya boleh ke tak kita nak masuk. Sebenarnya boleh, tapi bagaimana caranya tu yang paling penting. Dan jalannya perlu ditunjuk oleh seseorang lah, iaitu mentor. Dan juga tadi Pian dia cakap pasal mengenai industri angkasa di Malaysia. Dia selaras dengan perkembangan industri angkasa di Malaysia. Kalau kita lihat daripada saya balik daripada UK dulu, memang sekarang perkembangannya dah semakin meningkat lah. Dan inisiatif kerajaan juga telah kita nampak, kita sebenarnya ada satu program kita panggil Malaysia Space Exploration 2030. Space exploration. Dalam space exploration kita mahukan satelit, pembinaan satelit sendiri. Kita ada launcher sendiri macam SpaceX punya launcher. Kita ada industri incubator untuk industri kita. Maknanya lebih banyak lagi syarikat-syarikat startup dan sebagainya dalam bidang angkasa, dan sebenarnya kita dah nampak itu mula dah naik lah. SpaceIn salah satu daripada startup dalam bidang angkasa, dan saya ada beberapa lagi rakan-rakan juga membina syarikat untuk meningkatkan lagi dalam bidang angkasa. Jadi sebenarnya bila semua inisiatif yang ada daripada kerajaan dan juga industri-industri dan universiti yang menyokong untuk memberikan talent ni, yang kita nampak industri ni boleh berkembang. Dia ada sinergi antara tiga, industri, akademia dan juga government tu sendirilah. Dan ini sangat penting. Tiga ni ekosistem sangat penting untuk naikkan dalam bidang teknologi angkasa di negara kita. Jadi kalau kita tengok setiap hari kita guna teknologi angkasa, tapi kita tak tahu sebenarnya kita guna tak kan. GPS dan sebagainya, tengok dalam Google Maps sebagainya, semua tu teknologi angkasa. Semua kerja Dr. Mimi lah. Bukan kerja saya. Saya hanya memberi pemahaman bahawa industri angkasa ni sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kita. Kita kena ingat, dan bagaimana untuk kita sama-sama menaikkan lagi industri angkasa ni, itu adalah tugasan saya juga sebagai mentor dan juga sebagai pensyarah dan pemain dalam bidang angkasa ni, dalam industri angkasa. Saya suka bila Dr. Mimi kaitkan dengan apa yang Dr. Mimi, bidang Dr. Mimi tu, lepas dengan apa kegunaan kita hari ni. Contoh macam GPS kan, apa yang boleh kita gunakan, sangat-sangat berguna. Kita nak tengok apa soalan daripada sahabat kita. Nora Ali kata, anak perempuan saya dah tamat belajar ni bidang aeroangkasa dari UPM. Beberapa tahun lepas. Apakah bidang pekerjaan yang beliau boleh ceburi, doktor? Jom doktor kita bantu jap. Boleh bantu. Career path mereka. Career path. Okey, kita akui bahawa industri kita tak besar, tapi dalam bidang aeroangkasa USM ada dua, tadi saya kata aeronautik dan angkasa lah. Cuba lihat minat anak kepada mana, kepada bidang kapal terbang ke ataupun bidang teknologi angkasa sendiri. Mungkin dalam bidang teknologi angkasa jika tidak dapat pekerjaan dalam bidang tersebut di Malaysia, saya sarankan untuk belajar master. Sebab sebenarnya dalam bidang angkasa ni requirement dia kalau boleh dapat master, sebab dia ada pengkhususan sedikit dalam bidang angkasa tu. Bila kita ada master, insya-Allah kita boleh pergi mana-mana lah untuk dapatkan pekerjaan. Saya ada je pelajar dan dah ada master dalam bidang angkasa ni. Sedang bekerja di Jepun, sedang bekerja di UK dan sebagainya. Jadi jangan hadkan diri kita di Malaysia saja, kita pergi global, tapi kita curahkan balik semua kita punya pengalaman dan juga ilmu kita kepada Malaysia. Itu yang saya sarankan. Kamu boleh pergi mana-mana je, pergi ke luar negara semua, tapi kalau boleh balik ke Malaysia, ataupun kalau tak boleh balik di waktu itu, kita cuba nak tengok apakah sumbangan yang boleh dilakukan. Jadi contohnya saya punya student di Jepun, dia sumbang balik dengan membantu untuk mengajar di pusat pengajian aeroangkasa secara atas talian. Dari jauh pun boleh kan. Itulah teknologi angkasanya. Yushana Yusof kata suka dengar sangat semangat pagi ni, sampai terinspirasi, hilang ngantuk katanya. Positif, sangat penting. Tapi betul doktor, maknanya banyak cabang ilmu yang boleh kita pilih. Macam doktor sebut tadi, macam sahabat kita Puan Nora tu tanya anak tu minat dalam bidang apa, untuk kita panjang-panjangkan lagi lah perjalanan pengajian mereka. Kita ni macam kami ni lah, kadang-kadang sebagai pengguna ni, kadang-kadang buka Google Map tu kita suka cari mana kampung aku. Nampak kan, kita cari kat situ. Tapi nak kata besarnya ilmu yang inilah antara sumbangan mereka yang dah berada dalam bidang aero dan angkasa. Dan kalau saya ingat, saya masa belajar sekolah dulu, wave radio pun sama juga, melibatkan angkasa juga sebenarnya kan.
Dr. Yuni? Memang semua radio frekuensi ni dia berasal daripada matahari semua kan. Jadi memang kita memerlukan radio wave. Memang radio ni sangat penting lah. Wave ni semua kalau tidak kita tidak boleh berkomunikasi. Kan macam sekarang ni pun Masya Allah besar manfaat dan hikmahnya. Cuma satu masih menarik juga, ada 2-3 komen berkaitan dengan yang terkini ramai duk bercerita tentang pelancongan angkasa. Katanya ada orang yang banyak duit tu bolehlah nanti melancong ke angkasa, pergi bulan dan sebagainya. Apa pandangan Doktor Azfar Ramli tanya, adakah possible pelancongan angkasa berlaku di masa hadapan, Doktor? Sebenarnya sudah berlaku. Maksudnya possible lah, tapi berlaku bukan di negara kita. Baik. Di negara luar. Sekarang kalau kita lihat ada banyak company mula untuk membina roket. Bila ada banyak roket ni, maksudnya dia makin lama makin murah lah. Dan juga banyak cara selain roket pun kita boleh guna. Ada juga orang menggunakan balon sendiri naik ke atas. Bawa orang naik sampai ke nampaklah horizon bumi semua tu. Itu antara yang boleh dilakukan. Jadi memang sangat tidak mustahil untuk adanya pelancongan angkasa ni bila mana dia sudah menjadi sesuatu yang normal. Jika dulu kan kita nak pergi ke US kan, kita naik kapal terbang dah cukup laju dah teras kan. Kita tak tahu bahawa mungkin masa depan kita naik roket. Setengah jam dah sampai US. Masya Allah. Betul juga tu. Bila perkara itu berlaku, insya-Allah pelancongan pun jadi murah lah. Harapnya orang boleh begitu. pergi ke Harapnya murah begitu, Doktor. Sekarang orang nak cerita hotel pun naik harga mahal now sekarang ni kan, macam-macam. Jadi itulah banyak cabang. Now everyone can go to space. Lepas ni manalah tahu. Dan mungkin untuk di hujung ni sebagai kesimpulan dan juga Doktor punya peranan sebagai salah seorang satu-satunya wakil ataupun rakyat Malaysia yang dipilih menjadi mentor di program Space for Women yang dibawakan oleh UN. Mungkin apa rancangan dan nasihat Doktor lah untuk semua. Okey, untuk semua yang berminat dalam bidang angkasa, jangan rasa angkasa tu susah dan kalau boleh sentiasa terlibat. Kita sebenarnya bila kita nak dapatkan sesuatu, kita kena sentiasa go for it, right? Kalau untuk go for it tu kita kena terlibat. Penglibatan tu sangat penting. Macam mana nak terlibat, boleh jadi volunteer sementara lah untuk dan juga boleh ambil dalam bidang angkasa itu sendiri dalam bidang pendidikan dan sebagainya. At the same time mungkin saya mungkin menjadi mentor kepada mentee yang telah dipilih oleh UN USA, tapi saya juga buka kepada semua yang nak tahu bidang angkasa ni untuk reach kepada saya untuk tanya. Jadi sebenarnya saya dah lama dalam bidang pendidikan angkasa. Bukan setakat sekolah dan universiti je. Kami juga sebenarnya pergi ke kindergarten tau kanak-kanak. Sekolah ni kita memang adakan program. Jadi kita dah pupuk minat tu dari kecil sampai besar. Dan juga bukan saya sahaja, ada ramai lagi pemain-pemain industri yang membantu menaikkan bidang angkasa. Dan insya-Allah sesiapa saja boleh reach saya dalam Facebook saya, dalam Instagram saya. Boleh bertanya dan kita sama-samalah membangunkan industri angkasa di Malaysia. Lepas ni mungkin apa Doktor punya perancangan? Nak buat jurnal ke, nak buat artikel pasal bidang angkasa ni? Apa agaknya dalam kepala Doktor sekarang? Saya memang saya punya hasrat ada kolom sendiri dalam paper tu tulis minat angkasa tu lah. Terbaik. Menarik. At the same time tu kita sebab saya tengah bangunkan syarikat saya, jadi saya harap lebih ramai lagi local talent saya boleh ambil. Kita perlu besarkan syarikat kita dan dengan itu ada daripada sokongan kerajaan dan industri yang sebagainya. Dan bila dah besar tu kita boleh dapatkan ramai lagi talent. Jadi saya tahu tak Pen, sebenarnya saya selalu dapat soalan, Doktor saya dah habis ni nak kerja kat mana? Itu sebenarnya. Itu sebenarnya saya punya motivasi untuk memulakan syarikat dan angkasa. indikator juga pada Doktor kan untuk memulakan syarikat tu lah. Adakah Doktor juga akan menawarkan peluang kerja? Saya sebenarnya dah ambil 6 orang staff permanent. Dalam Space In. Ya, betul. Dan semua mereka semuanya muda, memang sangat muda. Dan di situ saya pun mentoring mereka jugalah kan, dedahkan mereka dan sebagainya. InsyaAllah Doktor pun masih muda lagi, jauh lagi perjalanan untuk mengajak ramai golongan wanita khususnya dan juga rakyat Malaysia amnya untuk meminati bidang angkasa, aeroangkasa, dan ramai juga kata ni bolehlah kerjasama dengan IKIM nanti. InsyaAllah Doktor, kami di sini pun ada peluang kita boleh kempenkan lagi program ini insyaAllah untuk menarik minat ramai orang dalam ilmu ni kan. So Doktor, macam mana nak menghubungi Doktor ni? FB ke, Instagram ke, TikTok ke Doktor?
Saya tak ada TikTok. Saya ada TikTok tapi saya tak aktif di TikTok. tak nak beritahu. Facebook. Facebook memang Facebook. Nama saya lah, boleh carilah Nur Ilmi Amelia. Instagram pun Instagram Ilmi Amelia. Saya tengok PM pun dah add saya. Alamak. Yelah nak cari nak buat study, nak study. Okay, insyaAllah dekat situ saya selalu wawarkan lah perkembangan dan juga Facebook Space In. Dalam LinkedIn pun boleh. LinkedIn saya banyak kongsikan apa yang berlaku dalam Space In. Jadi insyaAllah dari situ boleh cari saya lah. InsyaAllah. Type je nama saya, insyaAllah jumpalah. Baik, terbaik. Kami tak tahu hari ni rasa semangat dengar perkongsian doktor dan insyaAllah ini juga jadi inspirasi lah untuk sahabat-sahabat yang lain yang insyaAllah berjumpa dan bertemu jalan yang terbaik dalam hidup mereka. Okey doktor, terima kasih banyak atas perkongsian pada hari ini. Kami semua rasa terinspirasi atas perkongsian doktor. Mudah-mudahan siapa yang berhasrat nak menjadi macam doktor ni boleh teruskanlah hasrat anda itu. Kan? Semoga berjaya juga doktor insyaAllah untuk perjuangannya. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita hari ini. Inspirasiku, Dr. Nur Ilmi Amelia Ismail merupakan CEO Space In dan juga mentor Space for Women United Nations Office for Outer Space Affairs. Wah, macam-macam kita belajar hari ni kan tentang angkasa yang terkait dengan diri kita, Google Map, Waze dan sebagainya lah. Jadi itu boleh kita jadikan sebagai ilmu pada hari ini. Jadi mak-mak, abah-abah kat rumah jangan pandang remeh ya. Anak main kelubung selimut-selimut kat rumah dengan kucing-kucing tu mana tahu besar nanti. Jadi jurutera, jadi angkasawan kan. Oh senyap dalam bilik ni buat apa? Main kapal terbang. Dr. Ilmi yang suruh Datuk minta kita buat tu. Nak kongsikan pengalaman beliau. Semoga berharga dan bermanfaat untuk semua. Berehat sekejap, Intim Wanita di mana pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami.